Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan menunjukkan penurunan iaitu 503 kes sehari berbanding dengan 643 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam juga menyatakan 2 kes berada dalam kategori 5 manakala 1 kes berada dalam kategori 4. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.9% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.3% mendapatkan dos keempat. Sebanyak 458 kes baru telah dilaporkan, iaitu 451 kes hasil ujian ART dan 7 kes adalah hasil dari 176 ujian makmal RT-PCR. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza atau influenza-like illness ILI pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan dan telah hampir kembali kepada kadar normal. Dalam pada itu, orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segeralah berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan ataupun semakin teruk. Mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan adalah juga dinasihatkan untuk mendapatkan suntikan influenza pada setiap tahun. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai penambahbaikan kepada ciri BN on the move dalam aplikasi BruHealth. Mulai 8 Disember 2022, pengiraan langkah ataupun steps akan dikemaskini secara automatik apabila aplikasi BruHealth dibuka tanpa perlu memasuki halaman BN on the move. Orang ramai adalah digalakkan untuk sering membuka aplikasi BruHealth masing-masing untuk membolehkan aplikasi berkenan mengemaskini kiraan langkah ataupun step pemilik akaun. Pengiraan langkah ataupun step ini juga boleh dikemaskini walaupun semasa berada di luar negeri. Pengesanan awal penting dalam membantu perkembangan orang-orang berkelainan upaya. Melaluinya juga akan membuka jalan bagi intervensi awal untuk mengurangkan kesan kelainan upaya dalam kalangan kanak-kanak sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk lebih berdikari apabila dewasa. Menteri Kesihatan yang juga timbalan pengerusi Lembaga Pengarah Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC menekankan perkara itu pada Majlis Pelancaran Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar berkata, perkhidmatan pemulihan dan rehabilitasi sangat penting untuk membantu mengurangkan kesan daripada pelbagai masalah kesihatan yang dialami oleh kanak-kanak dan membantu mereka untuk mencapai dan mengekalkan fungsi yang optimal. Dalam hal itu, jelas Menteri Kesihatan, Kementerian Kesihatan telah bekerjasama dengan PJSC dalam memberikan perkhidmatan pemulihan bagi pesakit-pesakit dewasa yang menghidap pelbagai masalah kesihatan agar mereka boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Selain itu, ia juga penting dari segi memastikan peluang pekerjaan juga terbuka luas untuk mereka. Penyediaan tata cara dan garis panduan yang praktikal juga diperlukan untuk mengurangkan ketidaksamaan atau inequality di tempat pekerjaan, di samping mempromosikan kepelbagaian atau diversity. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan dunia ini lebih terbuka dan seksama bagi semua orang melalui inovasi yang menghasilkan penyelesaian transformatif ke arah pembangunan yang inklusif. Ekspresi menempuhi pelbagai cabaran kehidupan seharian orang kelainan upaya dipaparkan melalui filem pendek hasil Awang Hadi Hishamuddin bin Hamzah, pesakit strok dan kecederaan saraf tunjang yang menjalani rehabilitasi. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para pesakit kelainan upaya, organisasi dan vendor yang ikut serta dalam pameran.
Tema sambutan tahun ini penyelesaian transformatif bagi pembangunan inklusif, peranan inovasi dalam memacu dunia yang terbuka dan saksama. Majlis Anjuran Pusat Strok dan Pemulihan Neuroscience Brunei PJSC itu berlangsung di PJSC Jerudong. Sukarelawan memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan sesama masyarakat. Sukarelawan bukan lagi dilihat sebagai suatu aktiviti pengisi masa lapang tetapi sebagai suatu wadah bagi menyebarkan semangat perpaduan antara masyarakat. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2022, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menyatakan penularan wabak COVID-19 telah menyaksikan semangat perpaduan daripada seluruh lapisan masyarakat dalam sama-sama membantu kerajaan mengekang penularan wabak. Lebih 10,000 sukarelawan daripada pelbagai agensi turun padang menghulurkan bantuan baik berupa tenaga, material mahupun buah fikiran melalui pendekatan Whole of Nation Approach. Sebagai sokongan berterusan kepada sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menjelaskan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah memperkenalkan satu inisiatif bagi menggalakkan masyarakat amnya serta para belia khususnya untuk bergiat aktif dalam bidang sukarela melalui kempen Hari Bertindak. Sejak kempen diperkenalkan pada tahun 2015, hampir 1,000 aktiviti di bawah 9 kluster merangkumi pelbagai bidang telah membawa kepada penyertaan sekitar 20,000 sukarelawan. Bagi tahun 2022, Majlis Pelancaran Utama kempen Hari Bertindak akan diadakan pada hari Ahad 11 Disember. Kempen Hari Bertindak diharap mengukuhkan dan menyebarkan lagi semangat serta budaya sukarelawan dalam kalangan masyarakat umumnya dan para belia khasnya. Hal ini jelas ditekankan dalam State of the World's Volunteerism Report 2018, iaitu sukarelawan memainkan peranan penting dalam pembentukan sebuah masyarakat yang berdaya tahan. Ia juga bertepatan dengan nilai-nilai Melayu Islam Beraja yang menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam kalangan masyarakat bagi memastikan keharmonian kehidupan bermasyarakat. Tema sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa tahun ini adalah perpaduan melalui kerja sukarela. Para atlet hendaklah memperkukuhkan jati diri, kepimpinan, ketabahan dan kekuatan dari segi fizikal, mental serta kerohanian sebelum mengikuti aktiviti kejohanan. Penerapan nilai-nilai Islam melalui program keagamaan juga penting agar para atlet membudayakan amalan berdoa bukan sahaja dalam kehidupan seharian, malahan sebelum berhadapan dengan pihak lawan, semasa bertanding dan membantu mengatasi perasaan gementar. Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menekankan perkara tersebut semasa pelancaran kem sukan atlet berbakat. Program Anjuran Jabatan Belia dan Sukan JBS melalui unit kejurulatihan dan pembangunan sukan dengan kerjasama Outward Bound Brunei Darussalam OBBD itu berlangsung di daerah Temburong. Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud juga menjelaskan kem sukan atlet berbakat memberikan peluang kepada para atlet dari sukan yang berbeza untuk bersatu padu dan memupuk semangat berpasukan dan patriotisme semasa mewakili negara. Seramai 35 orang atlet pelapis skim JBS dari pelbagai bidang sukan menyertai program ini. Kem berlangsung selama 4 hari sehingga 8 Disember ini. Perkampungan Perpustakaan 2022 merupakan salah satu platform untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan menyatukan ahli-ahli perkhidmatan perpustakaan dari semua cawangan dengan pegawai dan kakitangan perpustakaan. Kemarin aktiviti diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Acara perkampungan pada tahun ini berkonsepkan aktiviti sukan ria termasuk team building game,
chef librarian dan permainan tradisional. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kerajinan dan pengunjung setia kepada 14 orang pemenang yang disampaikan oleh Dayang Hajah Hairini binti Haji Awang Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertubuhan Warga Mas mengadakan majlis kesyukuran atas sempurnanya Majlis Khatam Al-Quran 76 kali khatam pada 30 Oktober lalu. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan. Hadir Datuk Seri Setia Awang Haji Metusen bin Haji Baki, Ahli Majlis Ugama Islam selaku penasihat Pertubuhan Warga Mas. Majlis Khatam Al-Quran adalah pesambah istimewa dari Pertubuhan Warga Mas dan Warga Mas seluruh negara ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersempena puja usia baginda setiap tahun sejak 2019. Turut menyerikan majlis tadabbur Al-Quran yang antara lain menyentuh tentang ganjaran orang bertakwa ialah syurga dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua Pertubuhan Warga Mas. 20 orang rakan untukmu amalan terpuji umat Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa bersama 2 pegawai kaunselor berlepas ke Sabah, Malaysia bagi mengikuti program lawatan sambil belajar. Unit Perkhidmatan Kaunseling, Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Rakan Umat Yunisa memilih untuk mengadakan perkongsian ilmu dan pengalaman bersama pembimbing rakan sebaya PRS Universiti Malaysia Sabah dan rakan siswa Yadem Universiti Teknologi Mara. Semasa lawatan tersebut, rombongan akan didedahkan tentang cara pengurusan dan mentadbir persatuan yang terlatih bagi menambah jaringan bersama rakan siswa atau PRS di luar negara. Rombongan juga akan berkesempatan mengadakan khidmat masyarakat sempena Hari Sukarelawan Antarabangsa dengan membersihkan dan menghias unit kaunseling Sekolah Kebangsaan Western Sabah dan menjalankan aktiviti bersama 78 murid tahun 4, 5 dan 6 sekolah berkenaan. Harapan saya dengan mengadakan program seperti ini akan dapat lagi menambah rangkaian jaringan ukhuwah rakan umat Yunisa bersama dengan rakan siswa dan PRS di luar negara. Dan bagi rakan umat sendiri, saya harap mereka dapat mengambil manfaat yang positif untuk dijadikan sebagai landasan menjadi seorang pemimpin, seorang rakan umat yang peka dan bersedia untuk membantu. Program 5 hari itu juga akan diisi dengan pengagihan dan penyerahan wakaf 285 naskah Mushaf Yunisa kepada Masjid Nurul Iman Pekan Western, Mahat Tahfiz Al-Quran Ibnu Al-Jazari, Mahat Tahfiz Al-Quran Negara Sabah dan Mahat Tahfiz Darul Haris. Itu pengalaman. Yang kedua is ilmu. Orang ilmu specifically dalam orang menangani pembimbing organisasi pembimbing rakan sebaya bersama universiti tertentu di Sabah. Kami dapat menambah ilmu pengetahuan kami lah dalam segi asas bimbingan ataupun kaunseling dan juga dapat mengeratkan lagi silaturahim dengan pelajar di sana dengan pihak kami lah. Yang pertama ialah menguatkan jalinan ukhuwah antara negara Brunei dan juga negara jiran. Yang kedua adalah untuk menarik minat mahasiswa di luar negeri untuk agar masuk kepada Universiti Islam ini di Brunei. Bersempena cuti penggal persekolahan, Muzium Teknologi Melayu mengadakan beberapa aktiviti bagi kanak-kanak dan dewasa. Aktiviti yang diadakan berunsur permainan tradisi serta pengenalan mengenai puak-puak Brunei. Congkak, permainan tradisional. Excited kan cuba? Saya suka mewarna. Rakyat mau coba mainan Melayu. First time. Saya suka main permainan. Aktiviti yang dibuka sejak 3 Disember lalu mendapat sambutan memberangsangkan.
Menurut Ketua Attendant Dewan, Muzium Teknologi Melayu antara yang menjadi tarikan adalah Pradon Mewarna, aktiviti menambat dasar dan permainan tradisi puak-puak Brunei. Dan permainan tradisi itu akan kami tunjukkan permainannya dan ada yang sejarah-sejarahnya kami akan beritahu. Sudah ramai pengunjung datang, kanak-kanak yang daripada luar daerah pun datang dan berminat untuk bermain sampai ada yang tinggal sini pagi hingga petang. Bertujuan menarik lebih banyak pengunjung untuk mengenali permainan tradisi serta mengetahui asal-usul penduduk Brunei, aktiviti dibuka bagi kunjungan orang ramai setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sempena Brunei December Festival BDF 2022, Jabatan Muzium-Muzium Brunei mengadakan aktiviti jualan buku-buku terbitannya. Aktiviti diadakan di bangunan Arkib Negara di Jalan Dewan Majlis. Jualan buku-buku yang sedang berlangsung sehingga hujung bulan ini menawarkan potongan harga dari 20 hingga 80%. Orang ramai dialok-alokkan datang ke aktiviti jualan ini yang dibuka setiap hari Isnin, Khamis dan Sabtu dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan sebelah petang dari pukul 1.30 petang hingga 3 petang. Jabatan Muzium-Muzium ada banyak menerbitkan buku mengenai muziologi, antaranya budaya, antropologi, arkeologi, buku cerita kanak-kanak, pertuturan yang dituturkan oleh orang tua-tua tani dulu yang dibukukan. 5 buah syarikat dikenakan denda kompaun kerana melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 iaitu meletak, melonggok atau mencampakkan sebarang sampah atau barang lain di tempat awam. Jabatan Daerah Tutong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam kenyataannya menjelaskan syarikat berkenaan ialah Liza Collection Enterprise, Kampung Sengkarai, Sri Asli Sendirian Berhad, Kampung Pengkalan Mau Kudang, SDT Minimart Kampung Kudang, Hafsi Trading Company Kampung Bang Nukat Lamunen dan syarikat Osman bin Haji Momen Kampung Lamunen. Kelima-lima syarikat dikenakan kompaun sebanyak RM200 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan. Jika gagal, boleh dihadapkan ke mahkamah dan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000. Dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Kerja-kerja pembaikan sebahagian jalan rosak di Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah Hala Gadong masih giat dijalankan. Sehubungan itu, penutupan sementara separuh jalan di lokasi berkenaan selepas jejambat lapangan terbang antarabangsa Brunei sehingga jejambat kompleks bangunan kerajaan Jalan Menteri Besar akan dilanjutkan sehingga hari Rabu 7 Disember 2022 dari pukul 10.30 malam hingga 6 pagi tertakluk kepada cuaca. Sementara itu, kerja-kerja pembaikan jalan raya rosak di lokasi pusing keliling Muara, Lebuh Raya Muara Tutong dilanjutkan pada hari Selasa 6 Disember sehingga Jumaat 9 Disember 2022 bermula pukul 8 malam hingga 6 pagi tertakluk kepada cuaca.